Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Sila share, like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selamat pagi semua. Dengan izin Allah dapat kita bertemu lagi pada pagi ini dalam program Tazkirah Pagi, iaitu perkongsian sirah Nabi dalam bab perjalanan hidup seorang Rasul. Sama-sama kita korbankan sedikit masa untuk kita sama-sama dengar, mengulang kaji dalam apa yang telah kita dengarkan satu ketika dulu tentang sirah ini. Dan sama-sama insya-Allah mudah-mudahan kita berlapang dada, mudah-mudahan sedikit tazkirah ini mendapat manfaat kepada kita semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada siri ke-21 yang lalu, pada siri ke-21 yang lalu kita telah mendengar iaitu dalam bab menyatakan Abdullah dan Aminah, dan pada siri kedua kita telah mendengar iaitu dalam bab menyatakan Muhammad dilahirkan. Kita masih lagi dalam bab pertama, dalam kelahiran, dalam perihal kelahiran Muhammad. Dan insya-Allah kita terus kepada siri ketiga, iaitu dalam bab menyatakan penyusian Nabi. Pada mulanya Nabi disusui oleh Suwaibah, hamba wanita Abu Lahab, selama beberapa hari. Kemudian Abdul Muttalib memberikan cucunya yang paling disayangi itu pada seorang ibu susu yang datang dari dusun, iaitu kampung Badui. Seperti kebiasaannya bangsa Arab. Bangsa Arab lebih senang untuk menyusukan anaknya kepada seorang ibu susu dari dusun kerana keadaan di dusun udaranya lebih bersih untuk pertumbuhan anak kecil. Di samping pengaruh dusun sangat baik sekali bagi pertumbuhan akhlak si bayi, dan bahasa di dusun masih lebih fasih daripada bahasa di kota. Waktu itu ada beberapa orang wanita datang dari dusun Bani Sa'ad untuk mencari pekerjaan menyusukan bayi. Wanita Bani Sa'ad sangat terkenal dengan pekerjaan mereka yang satu ini dan terkenal dengan kefasihan bahasanya. Di antara mereka yang datang itu adalah Halimah Sa'diyah. Halimah datang kerana waktu itu di desanya sangat melarat sekali. Pada umumnya, para ibu susu itu mencari bayi dari keluarga orang kaya agar mereka mendapat upah yang lebih besar. Pada mulanya, setiap kali bayi Abdul Muttalib itu ditawarkan pada setiap orang, mereka menolak, termasuk juga Halimah yang pada waktu itu juga mencari bayi dari keluarga orang kaya. Namun sayang Halimah tidak mendapat bayi yang kaya, kerana itulah terpaksa beliau menerima bayi Abdul Muttalib yang sangat miskin dan yatim. Setelah bayi Abdul Muttalib itu diterima oleh Halimah, Allah memberikan rasa cinta di hati Halimah sehingga beliau amat sayang sekali kepada bayi yatim dan miskin itu. Dan Allah juga memberikan rezeki dan keberkatan bagi keluarga Halimah yang fakir, sehingga banyak kaum wanita yang menyusui bayi keluarga yang kaya merasa heran terhadap rezeki dan keberkatan yang diberikan kepada keluarga Halimah. Untuk itu mereka banyak berkata kepada Halimah, "Halimah, sungguh beruntung sekali kamu dengan menerima bayi yang membawa keberkatan bagimu." Nabi berada di dusun Bani Sa'ad selama 2 tahun. Selama itu keluarga Halimah hidupnya sangat berbahagia sekali kerana rezekinya makin lama makin bertambah, dan keluarga itu sangat bersyukur kepada Allah yang melimpahkan rahmatnya kepada bayi dan keluarga Halimah. Sedangkan Muhammad makin lama makin tumbuh baik dan sangat dikagumi sekali oleh teman sebayanya. Waktu Nabi berumur 2 tahun, beliau dibawa oleh keluarga Halimah berkunjung ke rumah bonda Nabi di kota Mekah. Kemudian keluarga Halimah memujuk kepada bonda Nabi agar rela mengembalikan Nabi sekali lagi ke rumah Halimah di dusun sampai
anak itu agak besar. Permintaan itu dikabulkan oleh bonda Nabi dan akhirnya Nabi kembali lagi ke dusun Halimah. Pada suatu hari ketika Nabi masih di dusun, ketika Nabi masih diasuh di dusun Bani Sa'ad, beliau didatangi oleh 2 orang malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk membelah dada Nabi dan membersihkannya dari segala tabiat yang buruk sebagai persiapan untuk menerima tugas risalah di kemudian hari. Selama di dusun Bani Sa'ad, Nabi Muhammad SAW mengembala kambing Halimah bersama saudara-saudara susunya. Selama di dusun Bani Sa'ad, Nabi Muhammad SAW mengembala kambing Halimah bersama saudara-saudara susunya. Sejak kecil beliau biasa hidup sederhana seperti kebiasaan di dusun. Selama di dusun beliau juga terbiasa dengan bercakap bahasa Arab yang fasih. Bahasa Arab Bani Sa'ad sangat terkenal akan kefasihannya. Kerana itu tidaklah hairan bila kelak Nabi berbangga di depan para sahabat beliau dengan sabdanya, "Aku seorang yang fasih daripada Aku orang yang paling fasih daripada kamu, dan aku seorang Quraisy yang dibesarkan di dusun keluarga Bani Sa'ad bin Bakar." Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian dalam perkongsian pada pagi ini dalam siri ketiga ni, dalam siri ketiga, iaitu dalam bab menyatakan penyusun bayi. Dan insyaAllah jika diizinkan Allah, kita akan sambung lagi pada siri dan insyaAllah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita jika diizinkan Allah, kita akan sambung lagi pada siri seterusnya dalam bab menyatakan wafatnya Aminah dan Abdul Muttalib. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian kongsian pada pagi ini yang dapat saya kongsi kepada tuan-tuan, dan insyaAllah teruskan beristiqamah dalam kita mendapatkan tazkirah ini. Harapan saya supaya agar tuan-tuan di luar sana lebih memahami apa yang telah saya sampaikan daripada saya yang menyampaikan tazkirah ini. Jadi sekarang itu pada kali ini untuk anda, saya menjemput semua yang ada di luar sana untuk berada dalam Ismail Channel Telegram untuk mendapatkan berita dunia Islam serta program Tazkirah Pagi. Untuk anda yang ingin bergabung dalam grup ini, anda boleh dapatkan link yang mungkin terpapar di skrin anda, ataupun anda boleh PM kepada saya melalui Telegram ataupun WhatsApp di talian 0124224692 0124224692. Dan seperti biasa, saya war-warkan perkhidmatan lori tunda yang beroperasi 24 jam di seluruh Semenanjung Malaysia termasuk Langkawi. Untuk sebarang makluman ataupun sesiapa yang ingin dapatkan perkhidmatan lori tunda saya ini, anda boleh hubungi saya di talian 017 400 1247 017 400 1247. Kerana itu pada kali ini, keadaan baik semuanya datang dari Allah, yang buruk itu datang dari kelemahan saya sendiri. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.